Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbino Saribun untuk berita Bonituri TV malam ini. Pakar perunding perubatan dari China dijangka tiba di Sabah esok untuk berkongsi pengalaman menangani pandemik COVID-19. Selepas seminggu berada di Semenanjung Malaysia dan 2 hari di Sarawak, 8 pakar perubatan dari China dijangka tiba di Sabah esok untuk berkongsi pengalaman dan berkomunikasi dengan Barisan Hadapan Perubatan dalam usaha membantu menangani pandemik COVID-19 di negeri ini. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Frankie pun berkata, segala pengalaman dan pengetahuan China dalam memerangi virus pembunuh itu akan dikongsi pakar terbabit bersama petugas Barisan Hadapan Perubatan Sabah untuk membantu memastikan rantaian COVID-19 dapat diputuskan dengan segera dan berkesan. So that whatever questions that we have from our pengarah and people dealing with COVID-19, all the 6 hospitals, will be actually learning from them, asking a lot of questions surrounding the COVID-19 and how to deal with cases. Datuk Frankie berkata demikian kepada media selepas menerima bekalan peralatan pelindungan diri PPE bernilai RM150,000 daripada Persatuan Persahabatan Marchong Sabah di Wisma Tun Fort Stephens, Kota Kinabalu petang tadi. Turut hadir Konsul Jeneral China di Kota Kinabalu, Liang Kate. Sementara itu, Datuk Frankie berkata pelajar universiti dari Sabah yang balik dari Sarawak dan Semenanjung Malaysia perlu menjalani kuarantin 14 hari di pusat kuarantin disediakan dan bukannya menjalani proses itu di rumah. Datuk Frankie turut mengingatkan orang ramai agar terus mengamalkan langkah pencegahan meskipun kes COVID-19 di negeri ini sudah berkurangan kerana ada kes pesakit tidak menunjukkan sebarang simptom. We have to understand there's such a thing called asymptomatic cases. Meaning to say these are the people who actually have it but actually does not show. By right, whoever has a virus, after a 14 days period, they would actually have shown, that they have symptoms of this illness. Not even 14 days, at least 28 days. If not 28 days, at least 42 days, kan? But you see, by right, they would have shown and it would have appeared. So if they are asymptomatic, that means they forever have this symptom, but we do not know they have this. But they can pass it on to another person easily also. So that's why I say, don't relax. Continue with your face mask, continue with if you have hand glove, whatever, but sanitizer must have it all the time. Adopt your personal hygiene. 3 sekeluarga yang mempunyai sejarah perjalanan ke Semenanjung Malaysia dilaporkan antara kes positif COVID-19 di daerah Tambunan. Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, 2 pesakit yang membabitkan keluarga itu sudah sembuh, manakala seorang pesakit telah meninggal dunia selepas 9 hari di unit rawatan rapi Hospital Keningau. Katanya meskipun tiada kes positif baharu dilaporkan di Tambunan sejak 7 April lalu, aktiviti kawalan serta pencegahan diteruskan bagi memastikan tiada sebarang jangkitan baharu di daerah berkenaan. Sementara itu, Datuk Dr. Christina berkata kolaborasi antara agensi kerajaan serta kerjasama masyarakat di Tambunan amat membantu pejabat kesihatan daerah Tambunan dalam menangani penularan COVID-19. Antara aktiviti yang dijalankan termasuklah proses disinfeksi di sekitar Pekan Tambunan bersama Majlis Daerah dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Tambunan. Selain itu, Majlis Pengurusan Komuniti Kampung turut membantu memastikan semua kemasukan orang luar ke semua kampung. Pejabat Kesihatan Daerah Tambunan turut menyediakan kemudahan seperti bilik mandi dan persalinan tambahan untuk petugas di lapangan. Dengan 3 kes setakat ini, Tambunan dikategorikan sebagai zon kuning namun tiada kes aktif. Semalam, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah memaklumkan tiada sebarang kes positif COVID-19 baharu dicatatkan sekaligus bilangan kes di Sabah kekal 311. Datuk Dr. Christina berkata, 5 sampel positif dikenal pasti daripada 2,582 sampel yang diproses kemarin, namun semua sampel positif itu adalah sampel ulangan.
Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau mengelalukan keputusan Sabah COVID-19 Command Center untuk membenarkan 18 jeti persendirian industri kelapa sawit di negeri ini beroperasi. Beliau yang juga Menteri Perdagangan dan Perindustrian Sabah berkata, semua jeti itu sebelum ini diarah supaya menghentikan operasi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Walau bagaimanapun kita mendengar dengan teliti semua pandangan-pandangan daripada MPOA, daripada industri, daripada pengusaha-pengusaha, termasuk juga daripada pekebun-pekebun kecil yang terjejas kerana mereka tidak dapat mengangkut kelapa sawit, buah kelapa sawit mereka. Dan kementerian saya telah berusaha sedaya upaya untuk membuat kajian, lepas itu dalam mesyuarat setiap hari di Command Center, dan akhirnya kemarin Command Center telah membuat keputusan dan saya difahamkan pada hari ini ke semua 18 JT itu beroperasi balik. Jadi kami kementerian amat mengalu-alukan keputusan ini. Madius yang juga ahli Parlimen P170 Tuaran berkata demikian ketika ditemui selepas menyampaikan 185 pakej makanan kepada penduduk terjejas di sekitar daerah Tuaran kemarin. Bekalan makanan itu disumbangkan oleh Lions Club, sebuah badan bukan kerajaan NGO. Menurut Madius, semua pihak sedia maklum industri kelapa sawit merupakan antara sumber ekonomi kerajaan Sabah yang penting selain punca pendapatan penduduk setempat termasuk pekerja warga asing. Sehubungan itu, beliau mengingatkan semua pemain industri kelapa sawit menjalankan operasi dengan mengamalkan langkah-langkah pencegahan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Gereja Roman Katolik tidak akan mengendalikan sebarang upacara perkahwinan secara atas talian atau online untuk pasangan Kristian. Sehubungan itu, penganut Kristian di Sarawak digesa menunda upacara perkahwinan mereka sehingga tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP berakhir dan apabila keadaan sudah benar-benar selamat. Uskup Agung Gereja Roman Katolik Kuching, Simon Poe berkata, walaupun tempoh PKP berakhir pada satu tarikh yang akan diumumkan kelak, namun sebarang upacara yang melibatkan aktiviti berkumpulan akan dihadkan bagi memastikan tiada lagi penularan wabak COVID-19. So for the church, marriage is to be done person to person, face to face, and consent to be exchanged personally between the man and the woman, and the priest receive the consent. And also later on at the end of every marriage, we have the exchange of rings, which is symbolizing the couple's mutual love for each other, faithfulness, commitment to each other, and wife. As husband and wife for the rest of their lives. So as such, we will not do any virtual marriage for the fact that it is not personal, the consent cannot be exchanged person to person, and at the same time, it will be also not following the requirement according to what is required from JPN. Sehubungan itu, pasangan Kristian diminta menangguhkan dulu upacara perkahwinan mereka. And we have also asked many couples, and they have decided, they agreed that they want to postpone the marriage until a time that they can actually celebrate with each other. So currently we have no fixed plan to say we are not going to go online anyway, and we are encouraging couples, many we have contacted, to postpone the marriage for future. Ingkar PKP untuk berjudi. Kesudahannya, 8 pelajar antara 14 individu ditangkap dalam obstadu ketika luka berjudi menggunakan daun terup dan domino di sebuah rumah di Kampung Tekuan, Jalan Segama Lahadatuk, Jumaat lalu. Semua suspek berumur 14 hingga 26 tahun, termasuk seorang wanita itu, bukan saja disiasat kerana berjudi, malahan juga kerana melanggar arahan PKP. Ketua Polis Daerah Lahadatuk, Asisten Komisioner Nasri Mansur berkata, turut dirampas 56 keping kad domino dan daun terup bersama wang tunai RM7. SCP Nasri berkata, individu berkenaan antara 20 pesalah PKP yang ditahan di Lahadatuk antara 24 April sehingga semalam. Sebanyak 6 kertas siasatan dibuka, termasuk membabitkan aktiviti menjual rokok seludup, memburu, penagihan dadah dan mabuk. Pelbagai rekod dicatatkan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Antaranya kuih panjaram yang dimasak bagai bunga kembang tak jadi. Apapun
terus duduk di rumah dan perbaharui rekod anda. Salvinus Saribun, BTTV.